My name is Chicky. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. I slow it down for you, then you making noise for yourself. Okay, slow it down, slow it down. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, hello Pian, hello Adelia, hello Hayat, okay, hello Syaimi. Terima kasih sebab join. Okay, saya Atun. Okay, saya dan bersama suami saya adalah public gold dealer. Okay, dan petang ni saya akan share sikit okay, berkenaan tentang emas public gold. Okay, emas public gold. Hello Tuan Nasrul. Hello Odette. Okay, selamat datang. Okay, selamat datang. Saya Atun. Okay, dan saya dan suami saya adalah authorized dealer. Yang mana merupakan okay, pencerita dan juga pembimbing serta pemudah cara lah untuk anda menyimpan emas bersama public gold. Nampak tak sinar tu? Nampak tak? Okey, ini adalah emas 100 gram. Okey, emas 100 gram. Okey, kalau dengar suara saya dengan clear, boleh tak bagi komen sikit? Okey, kalau sebab saya ada masalah daripada pagi sampai tengah hari tadi, saya buat 2-3 live. Okey, ada masalah dengan streaming ni. Sekarang ni saya jumpa pula ada Lula TV ni. Harapnya boleh clear lah. Okey, tak sangkut-sangkut. Sekarang ni saya pun gunakan husband saya Man. Okey, Man pun baru saja naik jadi normal dealer. Okey, bersama dengan public gold. Untuk pengetahuan, siapa yang nak jadi normal dealer, okey, boleh dapat pendapatan tambahan. Okey, jadi that's why saya dengan husband saya berlumba-lumba nak jadi dealer dan nak cari pendapatan tambahan. Jadi okey, husband saya Azhar Jaafar tu lah, tapi dia tak ada kat sini sebab phone dia saya curi. Saya nak monitor saya punya ni, saya monitor saya punya live ni supaya tak sangkut-sangkut. Okey, harapnya suara saya clear Boleh type tak? Boleh type sikit tak? Kata clear ke tak clear ke? Clear tak suara saya? Kalau clear, kata clear. Okey. Kalau tak clear, saya akan cuba lagi. Okey, clear saya clear. Begitulah. Suara saya clear tak? Suara saya clear tak? Okey. So selamat datang. Okey. Selamat datang kepada semua yang baru join. Okey, ada satu saja mata memandang suami saya. Okey, eloklah tu. Dia pun tak ada kat sini. Okey, phone dia je ada. Okey, so sekarang ni saya akan buat sharing. Okey, tak kisahlah ada ke tak ada ke, saya akan tetap buat sharing. Okey. So, sharing saya hari ni adalah berkenaan tentang emas. Emas seperti mana saya pegang sekarang ni. Ini adalah public gold 100 gram. Okey. 100 gram ini adalah macam ni. Okey. Ini adalah emas 999. Okey, dan ini pula adalah emas 1 dinar. Okey, 1 dinar ini sama dengan 4.25. Hello Encik Mazlan. Terima kasih sebab join. Okey, saya Atun. Okey, saya akan bercerita sikit tentang emas. Okey, emas 999. Saya merupakan public gold dealer seperti mana anda dapat lihat dekat sini. Okey. Apa produk public gold ni? Okey, seperti mana yang anda nampak dekat nama dia tu. Namanya adalah public gold. Okey, so obviously dia jual emas. Ini emas dia. Okey, antara emas yang dia jual, okey, memancar-mancar di situ macam cermin. Okey, dia ada dua bentuk emas. Okey, emas ni adalah 999. Okey, saya tunjukkan satu lagi bentuk, iaitu bentuk bulat. Okey, bentuk bulat ni macam ni. Nampak tak? Okey, ini adalah dinar. Ini adalah gold bar. Okey, gold bar ini adalah
bunga emas punya siri. Dia ada siri yang lain juga, iaitu Taifuk. Okey, kalau anda berminat. Jadi kalau anda tanya saya, kenapa saya simpan emas ni? Okey, saya simpan emas ni sebab saya ni boros. Saya pun macam anda dulu, okey. Saya juga pernah keluarkan duit KWSP. Duit KWSP saya adalah saya keluarkan one off sebab saya nak tutup terus duit KWSP, akaun KWSP saya tu. Jadi apa yang saya buat adalah saya tutup terus. Itu pada tahun 2018. Saya buat macam-macam lah duitnya. Okey, dan antaranya adalah dia dah sampai sekarang ni. Okey, saya buat ni simpanan emas. Okey, simpanan emas. Simpanan emas ni sangat berguna untuk orang macam saya lah. Saya selalu boros. Okey, kalau tak percaya boleh tanya Azhar. Azhar, okey, dia boleh tanya dengan dia. Azhar tu nama betul dia. Okey, nama panggilan dia Man. Okey, boleh tanya dengan Man. Saya ni macam mana boros dia. Tak boleh pegang telefon, nanti kejap je lagi tekan habis-habis. Lepas tu 2-3 hari tu nanti sampailah posto. Okey. Jadi kalau anda juga serupa macam saya, okey, susah nak menyimpan, boleh mulakan simpan dekat emas macam ni, emas 999. Emas 999 ni dia berbeza. Okey, kalau anda macam isteri anda ataupun adik kakak, mak abang awak, mak kakak, adik, nenek apa semua simpan emas yang macam ni. Okey, emas 916, emas perhiasan yang buat untuk pakai kat rantai ke, gelang ke apa kan, ataupun cincin ke. Macam ni saya belikan untuk anak saya. Okey. Yang ni beza dia dengan emas 999 ini adalah daripada dia punya isi kandungan dalam dia. Okey, dia tetap sama emas, tapi apa yang ada duduk dekat dalam emas 916 tu berbeza sikit. Okey, dia ada campuran dia untuk buatkan dia lagi kuat untuk pakai seharian. Jadi kalau yang emas untuk simpanan macam ni, okay, kita tak pakai dia seharian. Okey, kita cuma simpan dia dekat dalam satu tempat simpanan. Okey, jadi dia cumalah duduk dekat dalam peti simpanan supaya dilupakan. Bila kita lupakan tu, maksudnya nanti simpanan tu dia tak perlu jadi kuat. Dia punya sifat tu memang dah kuat. Okey, tapi kalau kita pakai dia seharian, ada bengkok apa semua kan. Macam anak saya ni, dia pakai cincin, tengok apa jadi. Dah bengkok-bengkok. Saya nak tunjukkan cincin anak saya. Begini bengkok-bengkok dah dia pakai. Okey, ini emas 916. Okey, kalau kita jadikan emas 999 ni sebagai perhiasan ataupun kita pakai setiap hari, okey, dia akan lagi mudah bengkok. Okey, patah apa semualah. Jadi dia punya susut nilai lagi tinggi. Maksud susut nilai tu adalah apabila kita jual dia dekat kedai ataupun dekat pajak gadai ataupun dekat Arhanu, mana-mana kita nak jual, kita akan dapat lagi kurang daripada apa yang kita bayar masa kita beli. Jadi kita tak nak macam tu, rugilah kita, betul tak? Jadi kalau simpan emas macam ni, emas 916 yang kita pakai hari-hari, memang boleh dapat keuntungan. Tetapi kita dapat lambat sikit. Sebab spread value dia tinggi. Spread value tu adalah susut nilai. Okey. Kalau yang ini, okey, emas 999 ini memang kita buat untuk pakai untuk simpanan. Kalau kita simpan, maksudnya kita tak pakai dia, dia tidaklah rosak. Okey, kalau dia tak rosak, maksudnya susut nilai dia lagi rendah. Kalau susut rendah, kalau nak dapatkan lagi susut nilai yang lebih rendah, boleh jual dekat public gold, di mana tempat anda beli dia. Ataupun mana-manalah anda beli dekat mana-mana tempat, okey, anda boleh jual dia dekat tempat tu semula supaya susut nilai anda lebih rendah, kurang daripada 10%. Okey. Kalau public gold dia punya susut nilai untuk emas 999 adalah bawah daripada 10%. Okey, kalau kita beli emas perhiasan dekat PG Jewel, okey, bawah rangkaian public gold juga, okey, yang macam ni, emas perhiasan macam ni, dia punya susut nilai adalah lebih kurang 20%. Jadi
Kalau berminat dengan apa ni, boleh follow saya. Okey, boleh follow, like. Okey. Dan share apa yang saya ni. Saya harap tak ni lah sebab saya dah saya harap ianya jelas, okey, dan tidak apa orang kata macam tersangkut-sangkut macam pagi tadi. Saya hari ni dah buat banyak kali live session, okey. Pagi sekali sampai tengah hari 2 jam, petang pukul 3 sampai pukul 4 1 jam. Ni hari ni, petang ni saya nak buat lagi, okey, sampai lah pukul 7 nanti insya-Allah. Okey. So boleh share, okey, siapa yang ni boleh share, okey, boleh share like live ni, dan kalau ada masalah dengan apa kualiti video yang anda nampak sekarang ni, boleh bagi tahu saya. Okey, saya saya akan cuba perbaiki daripada hari ke hari. Okey, kita tak boleh nak tunggu perfect baru kita nak buat live ni. Okey, saya akan belajar sambil saya akan buat sambil belajar. Okey, kalau tak nanti tak gerak-gerak. Okey. So tujuan saya live pada hari ini adalah untuk bercerita dengan anda, apakah itu public gold, apakah itu emas. So tadi saya dah cerita sikit tentang emas 999, saya dah cerita sikit tentang emas 916. Sekarang saya nak cerita apakah dia public gold. Macam anda nampak dekat sini kan, dekat anda punya dekat video ni kan. Okey, itu adalah lambang public gold. Kalau anda berminat, okey, dengan apa yang saya ni, cuba boleh share, okey, share, follow saya punya follow saya punya account, okey, dan like, okey. Jangan malu-malu, okey, kat sini cuma ada Azhar sahaja, suami saya, dari telefon dia kan kat sini. Okey. Kalau boleh like, okey, saya akan bagi hadiah di penghujungnya nanti. Okey, saya akan bagi hadiah. Saya baru je lagi buat live ni, satu minggu pun tak sampai lagi. Hari Selasa baru boleh dapat buat live, okey. Baru seminggu baru boleh dapat buat live. So saya faham yang memang tak akan ada orang untuk join. Okey, memang saya faham itu. Okey, tak ada masalah. Sebab itu saya alamak silap. That's why saya record ini dan masukkan nanti, okey, dekat dalam tempat-tempat platform yang saya rasa boleh ni lah. Jadi saya harap tak ada masalah daripada segi lagging, tak ada masalah daripada ni, boleh dengar dengan clear. Okey, saya start pada semalam sampai hari ni pagi, saya cuba guna phone untuk live, tapi tak dapat sebab phone saya ni ting-tong. Phone zaman dah lama lah dan murah, sebab saya sebelum ni tak pernah buat streaming macam ni guna phone. Okay, so that's why. Okay, so saya balik semula kepada saya punya emas ni. Kalau anda berminat untuk menyimpan emas serendah RM100, okay, anda boleh mula menyimpan. Yang dekat tangan saya ni sebenarnya adalah emas 0.5 gram. 0.5 gram. Okey, ini adalah wealth card. Untuk pengetahuan, okey, wealth card ini dia sama macam kalau collected items, okey, ada juga macam bentuk kad ni. Dia kad ni macam kad ATM kita. Okey, tapi kita letak macam kad ATM ni supaya dia mudah letak dalam dompet kita. Okey. Macam contohlah, letak dompet ni, okey, letak kat dalam ni kan sama je. Okey, sama je macam kad ATM yang lain. So, tapi ada beza. Kad ATM tak ada emas. Okey. Dia ada duit tapi dekat dalam bank. Yang ini dekat kad ni sendiri ada dia punya emas. Emas ni sangat berharga. Okey. Emas ni sangat berharga. Jadi, okey. So, emas ni sangat berharga, jadi dia boleh jadi macam ibu duit. Ibu duit, apa tu? Ibu duit tu macam magnet kekayaan lah, kita letak dekat sini Bukanlah kata benda-benda syirik, bukan. Kita simpan dekat kita punya dompet, okey, kita simpan waktu kita nak keluarkan duit untuk beli barang-barang kehendak, okey, macam benda-benda yang macam ngarut kan, yang bukan keperluan, kita nampak aja kad ada emas ni, kita boleh fikir semula. Kita fikir semula nak beli ke tidak, perlu ke tidak beli benda tu.
Okey, ni namanya macam delayed gratification. Dia ni adalah tool untuk delayed gratification. Delayed gratification itu adalah keseronokan tertangguh. Okey, keseronokan tertangguh tu maksudnya kita tak perlu habiskan duit untuk beli perkara yang mengarut. Okey, kita simpan, kita buat untuk benda yang lebih penting. Contohnya macam dana pendidikan anak-anak. Sekarang ni kan dana pendidikan anak-anak yang masuk universiti kan, yuran universiti tu kan mahal. Saya tahu sebab saya bekerja di universiti. Jadi saya tahu mahal, okey. Dan bila dah mahal itu kita tak boleh nak tahun depan anak dah nak masuk universiti, baru tahun ni kita nak menyimpan. Jadi kita kena menyimpan daripada awal. So macam mana nak menyimpan tu? Kalau jenis yang macam saya ni, menyimpan lepas tu korek. Alamatnya akan rugilah saya. Sebab saya nak cerita sikit lah. Okay, saya masa saya umur 22 tahun, saya pun ada matlamat untuk menyimpan duit 10% daripada saya punya gaji masukkan dalam ASB. Tetapi malangnya, okay, duit 10% itu sampai sekarang tak nampak-nampak. Even pada tahun 2013 saya buat personal loan lagi. Bayangkan macam mana borosnya. Saya memang tak mampu nak konsisten nak buat hello Muhammad Nur Zairi, terima kasih sebab join. Okey. Tadi saya cerita pasal emas. Okey, saya simpan sepatutnya saya simpan dekat dalam ASB 10% sejak umur saya 22. Sekarang umur saya dah 42. So dah 20 tahun. Tapi tak nampak apa-apa. Sebab memang saya tak konsisten untuk membuat simpanan menggunakan duit yang macam ini. Okey, duit wang kertas ni. Okey, wang kertas ni saya memang tak konsisten. Walaupun simpan dia dekat dalam tabung haji, walaupun simpan dia dekat dalam ASB, tempat yang susah saya nak keluarkan. Okey, tapi maksudnya dekat situ saya rasa saya tak fit untuk simpan duit. Okey, selepas 20 tahun punya pengalaman, saya tak fit untuk simpan dalam bentuk duit ringgit Malaysia. Jadi saya kena cari satu tempat yang memang penyimpan nilai yang bagus selain daripada duit kertas dalam bank. Jadi saya cari, okey, saya ada dengar, ada kawan bagi tahu, okey, simpanlah emas. Tapi waktu tu taklah excited sangat. Tapi bila dah awal tahun ni jumpa ramai orang cerita buat sharing tentang public gold, barulah minda saya terbuka. Jadi saya pun tukar semua dana pendidikan anak saya, okey, daripada ringgit Malaysia ke bentuk emas yang macam ni. Bentuk emas yang macam ni dah lah cantik, okey. Dan saya susah nak kikis dia. Dia takkan bocor. Sebabnya memang sifat dia adalah susah nak bocor. Okey, dia kalis bocor. Okey, itu adalah sebab kenapa saya simpan emas. Selain daripada itu, saya faham bahawa emas ini senang dibawa ke mana-mana. Sekarang ni kan border dah buka kan. Jadi ramai orang yang akan keluar. Okey, keluar berjalan-jalan, pergi Thailand, pergi Philippines, okey, pergi United Kingdom, pergi United States, semua. Tapi anda perasan tak? Kalau anda bawa duit banyak, anda kena ikut regulation dia. Dia ada sampai tahap, dia ada limit dia untuk bawa duit ringgit Malaysia yang macam ni. Okey, maksudnya dekat dalam dompet kita, okey, dalam dompet kita cuma boleh diberi berapa ringgit Malaysia saja bawa untuk keluar border. Tetapi waktu anda keluar border tu ada tak dia tanya, anda bawa emas tak? Berapa banyak, berapa kilo anda bawa emas? Tak ada. Okey, memang tak ada. Dan in fact, okey, Tuan Zulkifli Syafi'i, okey, antara mentor emas, okey, anda boleh cari buku ni dekat dalam PG Mall. PG Mall adalah salah satu lagi platform bawah PG Group, okey, di mana anda boleh beli beras apa semua. Dia jual buku juga. Okey, boleh cari buku ni dan baca. Okey, saya beli buku ni dan baca hanya single sitting saja. 3 jam dah habis baca. Okey, memang sangat menarik dan beri banyak informasi. Contohnya macam informasi yang dekat border nanti kita takkan ditanya berapa banyak kilogram yang kita bawa dalam bentuk emas. Tapi kita akan ditanya berapa banyak
ringgit Malaysia yang kita ada. Adakah dia melepasi daripada